bersama-sama kita pada hari ini ialah Yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Perpasan Muhammad Iskandar, Puan Siti Fauziah binti Amriah. Dan hari ini kita akan dengar pula apakah pandangan beliau, apakah pendapat beliau dari kacamata seorang ibu ataupun ibu bapa dan juga dari pandangan seorang yang di-Pertua PIBG Sekolah. Selamat datang ke konti kita pada hari ini, Puan Fauziah. Terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih Cik Rana dan juga pihak sekolah yang menjemput saya untuk mewakili ibu bapa pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan beliau untuk bertanyakan tentang pandangan dan perubahan penambahbaikan yang sedang berlaku di sekolah kita pada masa kini secara peribadi, secara personal. Apakah pandangan ataupun pendapat Puan Fauziah tentang perkembangan yang sedang berlaku di Sekolah Muhammad Iskandar sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya Puan Ketua Datin Haji Zamira dan pembagian pentadbiran yang menjemput kami, menjemput saya mewakili PIBG untuk hadir pada hari ini. Jadi kalau itu kan, kalau kita tengoklah sebenarnya dah banyak perubahan yang berlaku. Saya pun dah beberapa kali hadir di sepanjang saya dilantik menjadi PIBG ni. Dan kali itu kan saya pun masih baru lagi, lebih kurang tak sampai setahun kot kalau dia dilantik terus PKP. Tapi kalau tengok kan, memang sebenarnya banyak perubahan yang telah berlaku berbanding daripada apa yang sebelum ini. Dan kalau kita tengok pagi tadi pun dengan kehadiran pelajar, nampak excited, nampak tak sabar nak datang sekolah apa semua. Apatah lagi dengan pelajar-pelajar yang masih berada di rumah, dan mereka semua pun kita dapati mematuhi SOP seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak sekolah mengikut saranan daripada kementerian lah. Jadi walaupun kalau kita tengok di akhir-akhirnya ada perubahan yang mana sebelum ini kita dapati dimaklumkan, pihak sekolah dimaklumkan, ibu bapa dimaklumkan bahawa pelajar tahun 5 2020 dan pelajar tingkatan 5 tahun 2020 dan pelajar tingkatan 5 2021 sepatutnya pada hari ini berada di sekolah, tetapi disebabkan peningkatan kes, jadi hanya pelajar tingkatan 5 2020 saja yang perlu hadir di sekolah. Jadi bila saya berada di hadapan pagi tadi, kita tengoklah pelajar yang memakai pelitup muka, lepas tu cek suhu, lepas tu kalau mana-mana pelajar yang mungkin sebab baru keluar daripada kereta kan sejuk, so jadi mereka berehat dahulu dan kemudian diambil suhu lain sekali dan jadi mungkin akan masuk. Jadi saya rasa sekolah ini dan juga pelajar-pelajar ini juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan lah. Jadi saya sebagai ibu bapa pun saya rasa kira macam macam nak cakap teruja. Lepas tu alhamdulillah lah, maknanya semua sama-sama menjaga diri. Kita kena sekarang ni lah tagline kita kan, kita jaga kita kan. PIBG sendiri khususnya telah menyumbangkan banyak sumbangan diberikan kepada sekolah untuk menambah baik prasarana yang sedia ada. Jadi apakah strategi PIBG untuk turut memankin seluruh ibu bapa ibu bapa Sekolah Tinggi Muhammad Iskandar dalam memberikan sumbangan dan untuk meningkatkan prestasi dan prasarana sekolah? Okey, kalau kita lihat untuk ibu bapa, mungkin sebab ibu bapa masih belum dapat hadir untuk melihat perkembangan yang sebenarnya lah di dalam sekolah ini. Saya rasa mungkin nanti kalau ada lepas PKP ataupun PKPB, semua ibu bapa sama ada alumni ataupun bukan alumni SMK TMI boleh datang. Mungkin kita pun boleh buat program supaya ibu bapa boleh hadir melihat apa sebenarnya yang telah dibangunkan oleh pihak sekolah ini. Okey, jadi ini semua adalah untuk pembangunan
kesaksian kepada pelajar juga, semua memberi semangat pada mereka untuk belajar. Jadi mungkin bila kalau ibu bapa boleh melihat perkembangan ini, kita harap ibu bapa pun mungkin boleh menyumbang lah. Sebenarnya menyumbang ni bukannya dari segi RM1 saja, idea boleh, tenaga boleh. Jadi kita sama-sama lah untuk anak-anak kita. Jadi kita pun daripada PIBG pun kita cuba jugalah untuk memohon sumbangan daripada badan korporat, dan juga kita juga memohon sumbangan daripada alumni, dan kita juga buka kepada orang ramai. Jadi dengan harapan dan baru-baru ini juga rasanya pihak sekolah ada juga memasukkan perkembangan, maknanya ibu bapa dan juga warga komuniti melihat secara dalam gambar lah, sebab tak boleh hadir kan. Jadi kalau tengok memang dah boleh nampak perubahan. Jadi kita harap bila melihat perubahan kita sebut, semua akan teruja lah. Dan kalau mengikut apa yang kita dah sebab saya ada sharekan juga kepada di dalam saya punya media sosial, saya dapati setakat ni tadi pun dah view pun dah ramai dalam 3,000 lebih, dan masing-masing sebenarnya teruja. Dan alumni pun sebenarnya teruja, rasa macam nak balik sekolah semula. Jadi saya harap dengan perasaan teruja tu akan membantu lagi semua untuk memberi, macam saya tadi bagi tahu lah, bukan setakat sumbangan daripada RM1, idea, tenaga, apa semua kita boleh. Sumbangan tu banyak lah. Kita jangan tumpukan pada satu benda sajalah. Dan kita harap apa yang telah dibangunkan ini akan menjadi salah satu orang kata sumber pahala kepada kita untuk anak, dan juga kita punya warisan seterusnya. Kata-kata semangat yang boleh diberikan oleh Puan Fauzia untuk anak. Kalau macam yang tadi Cikgu Rana bagi tahu, mengikut statistik kehadiran hari ini, kita dapati hanya seorang saja yang tidak dapat hadir dengan alasan lah. Jadi kita harapkan semua anak-anak, terutamanya tingkatan 5 2020 yang akan menghadapi peperiksaan ini, menggunakan sepenuhnya fasiliti yang telah dibangunkan, sebab mereka adalah batch pertama yang akan merasmikan fasiliti yang sedia ada ini, yang telah dibangunkan ini. So, jadi gunakanlah sebaiknya, sebab saya faham dalam keadaan situasi yang pembelajaran yang tidak sama keadaannya, di mana 2 tahun ini adalah dalam keadaan yang mencabar. Jangan jadikan ia sebagai pematah semangat untuk mendapatkan keputusan yang bagus. Okey, sebab pihak sekolah pun telah cuba untuk menyediakan fasiliti supaya pelajar boleh belajar secara online, boleh belajar dengan sepenuhnya. Sebab di zaman yang keadaan yang sukar ini, saya rasa bukan setakat pelajar pelajar tingkatan 5 saja yang 2020 yang periksa ini saja yang menghadapi cabaran, tetapi pelajar-pelajar yang akan datang juga, mana adik-adik tingkatan 1 sampai tingkatan 5 2021 dan seterusnya juga. Selagi kita masih belum berjumpa dengan vaksin untuk COVID-19 ni, saya rasa keadaan ini memang akan berlanjutan, dan kita terutamanya anak-anak, ibu bapa, warga sekolah, pihak komuniti kena sama-samalah berganding bahu supaya semua memasang minda bahawa kita kena berubah dengan keadaan yang terkini. Jadi kita kena orang kata bersedia untuk berubah mengikut keadaan semasa. Jadi kita tidak boleh berada di tahap pemikiran yang lama. Mungkin maksudnya bergantung kepada apa yang cikgu bagi saja. Jadi kita kena cuba untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi diharapkan mereka semua tabahlah, yang pelajar-pelajar ni. Saya tahu ia perkara yang sukar, bukan saja kepada anak-anak, malah kepada ibu bapa juga dan warga sekolah juga. Dan sedikit cadangan penambahbaikan dan juga harapan yang boleh Puan Fauzia berikan ke kami ya. Ini daripada pandangan saya, daripada pendapat saya. Okey. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, seperti yang saya beritahu tadi, bahawa sebenarnya kita memang kena berubah mengikut suasana. Kalau macam zaman dahulu, mungkin para ibu bapa yang dahulu menjadi pelajar ataupun warga sekolah yang menjadi pelajar dulu, keadaan belajarnya berbeza. Kalau kita tengok pun macam dekat studio STEM tu kan, tadi kita melakukan studio STEM, kalau tengok itu adalah apa yang kita belajar dulu. Maksudnya kita berdasarkan model, berdasarkan
sumber apa yang ada. Maknanya tapi sekarang kalau kita tengokkan kita banyak bergantung pada teknologi. Jadi macam lagi-lagi bila di zaman kita semua ber-PKP ni, memang teknologi lah yang memainkan peranan. Jadi sebenarnya bukan setakat pelajar saja yang perlu menerima teknologi tersebut. Warga sekolah pun kena belajar juga, cuba untuk meningkatkan kemahiran dalam teknologi supaya apa yang ada dalam buku teks tu, apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar ni boleh diterima dengan mudah. Sebab kita faham, kalau ikutkan macam sebelum ni, kalau kita tengok sebenarnya dalam buku teks tu, perubahan dia semakin meningkat. Maknanya dia punya kandungan, sebab dia bergantung, dia meningkat sejajar dengan teknologi dan zaman. Tetapi bila kita dalam keadaan sedang melonjak, maksudnya teknologi sedang berkembang, tiba-tiba negara, bukan setakat negara lah, dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19. Jadi jadi ini sebenarnya adalah cabaran bukan setakat kepada pelajar, kepada ibu bapa dan juga kepada warga pendidik keseluruhannya. Macam mana untuk kita menyampaikan apa yang banyak dalam, maknanya apa yang terkandung dalam buku teks tu, supaya dalam keadaan yang lebih mudah, supaya pelajar boleh menerima. Dan kalau macam kita tengok sekarang ni, yang agak tercabar adalah terutama pelajar tingkatan 1 lah. Sebab dengan yang baru kan, syllabus KSSM yang berbeza dengan KBSM. Parents mungkin agak sukar yang lulus KBSM nak mengajar KSSM, macam itulah. Jadi sama-sama. Jadi kita memang kena masing-masing kena cuba untuk belajar, untuk cuba memahamkan pada anak-anak, dan juga kita sendiri juga kena meningkatkan kita punya pengetahuan supaya apa yang hendak disampaikan, apa yang hendak diberikan kepada anak-anak dan juga pelajar ini boleh difahami. Dan mungkin juga kita kena buat dalam bentuk yang mudah lah. Jadi kita kena berfikir mengikut keadaan. Terima kasih atas pandangan Bernas, pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh Puan Siti Fauziah sebentar tadi. Dan juga sekali lagi sekali penghargaan untuk kerana sudi hadir bersama-sama kami pada hari pertama persekolahan ini. Dan untuk semua warga sekolah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Dan dengan berakhirnya sesi temu bual sebentar tadi, maka sesi atau segmen kita pada pagi ini sudah sampai ke penghujungnya. Namun ada sedikit kata-kata yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya segala kejayaan yang kita dapati pada hari esok semuanya bergantung kepada usaha hari ini. Dan ingat, setiap usaha itu mestilah diiringi dengan keikhlasan, kerana ikhlas itu dapat membina masyarakat Madani